Assalamualaikum, siapa bersama saya? So diharap adalah orang petang-petang ni nak sembang petang, sebab saya baru habis meeting daripada pukul berapa tadi ni, baru habis dalam 2-3 minit. Hari ni saya tak bercakap dengan tuan-puan lagi. So saya cuba untuk curi masa untuk bercakap-cakap dengan tuan-puan. Siapa bersama saya? So Alhamdulillah hari ni hari relax-relax kan, hari-hari yang tenang, Sabtu Ahad. So pagi tadi kita ada anugerah Public Gold, tahniah kepada semua pemenang dan terima kasih kepada beratus-ratus WhatsApp yang masuk ucapan tahniah kepada saya kan. Saya amat hargai. Kalau saya tak reply bukan bermakna saya tidak peduli, saya amat hargai ucapan-ucapan tuan-puan, tapi sebab terlalu banyak, so jadi saya tak boleh nak reply satu persatu. Saya ambil kesempatan ni ucapkan terima kasih. Alright, so itu cerita nombor satu lah. So lepas tu petang tu saya baru tadi habis hadir ke dalam New Dealer Orientation Program. Bagi rakan-rakan yang berada dalam rangkaian G100, ambil peluang untuk hadir setiap hari, setiap minggu, seminggu sekali, sebulan sekali untuk attend New Dealer Orientation untuk belajar tentang sistem Public Gold dan maklumat-maklumat serta update terkini. Tuan-puan, ilmu membezakanlah insyaAllah. So jadi soalan yang selalu orang tanya saya adalah, siapa bersama saya boleh komen boleh komen siapa bersama saya. Selalu kebelakangan ni banyak sangat yang WhatsApp saya yang tanya, Assalamualaikum, yang tanya patut tak ambil moratorium? Patut tak ambil moratorium? Saya soalan dia, ataupun iCitra ni duit EPF atau KWSP lah. Alright, so patut ke tak patut? Alhamdulillah tuan-puan, dia bergantung kepada ilmu, kemampuan dan matlamat kita lah. Nombor satu, kalau tuan-puan nak ambil moratorium dan iCitra, tuan-puan kena tahu nak buat apa. Alright, yang pertama kena tahu dulu nak buat apa dengan moratorium dan iCitra tu. Nombor dua, sekiranya tuan-puan belum lagi ada dana cemas, ambil moratorium dan iCitra kerana ini adalah peluang untuk tuan-puan ada dana cemas. Apa maksud dana cemas? Bahasa penuhnya adalah dana kecemasan atau reserve fund atau dana musibah yang kita akan gunakan pada waktu-waktu kritikal. Secara am dan kebiasaan, pakar-pakar kewangan menasihati kita untuk memiliki dana cemas sekitar 3 bulan sehingga 12 bulan pendapatan. Dia ada beberapa mazhab tuan-puan. Mazhab nombor satu, dia kata kira jumlah perbelanjaan darab dengan bulan perbelanjaan dan kita dapat reserve fund. Maksudnya kita masih nak mengekalkan kemampuan untuk berbelanja lah waktu-waktu kita hilang upaya atau hilang pendapatan. Nombor dua, pendapatan bersih darab dengan jumlah bulan. Kata kita nak ada 3 bulan gaji, pendapatan bersih kita RM1,000. So RM1,000 darab dengan pendapatan bersih dan kita dapat RM3,000 untuk 3 bulan, RM6,000 untuk 6 bulan dan RM9,000 untuk 9 bulan dan RM12,000 untuk 12 bulan. Tetapi kalau rejim saya, rejim Kak Lopa, memang daripada dulu semua orang tahu saya ni satu sangat konsisten, orang kata high focus dan sangat juga orang kata sangat ketat tentang kewangan. Saya selalu mencadangkan murid-murid saya, tuan-puan perlu ada simpanan dana cemas darab dengan pendapatan kasar. Pendapatan kasar ni maksudnya tak tolak apa-apa lagi tuan-puan. Katakan tuan-puan ada pendapatan gaji di jabat RM2,000, income perniagaan RM1,000. Maksudnya pendapatan kasar secara keseluruhan adalah RM2,000 campur RM1,000, jadilah RM3,000. RM3,000 ni dana cemas yang tuan-puan perlu sekiranya 3 bulan, bermaksud RM3,000 darab 3 bulan, tuan-puan kena simpan RM9,000. So jadi nampak macam ketat. Sekiranya nak 12 bulan darab dengan RM3,000, tuan-puan perlu ada RM36,000. Dan apa lagi rejim keuangan saya lebih ketat adalah saya selalu cakap 12 bulan dana cemas ini bahagikan kepada 2 bahagian, iaitu 50% dalam bentuk wang tunai, 50% dalam bentuk emas. InsyaAllah tuan-puan akan berada dalam keadaan yang nak miskin tu susah lah.
nak jatuh miskin tu sangat susah. Kenapa? Sebab pendapatan kasar ni tuan-puan, dia tak tolak lagi EPF sok-sok, dia tak tolak lagi kos-kos dan kita mungkin tak berbelanja pendapatan kasar. Jadi bila kita letak dana cermat berdasarkan pendapatan kasar, walaupun kita ada 12 bulan in actual, kalau sekiranya kita hilang upaya atau hilang pendapatan, kita boleh bertahan 2 kali lebih lama daripada 12 bulan. So tuan-puan nampak kenapa rejim saya ketat, sebab kita nak capai tahap yang macam pokok kelapa, kena tiup dengan angin goyang tapi tak patah, tapi tak jatuh. So kita nak macam tu kewangan kita, alright? So ini adalah sedikit perkongsian tentang dana cermat. Berbalik kepada soalan, boleh tak ambil moratorium dan Citra? Patut ambil sekiranya nombor 1. Boleh tak Puan Fuzia Abdullah bersama saya, boleh tak Puan Fuzia tolong letak dekat komen sebagai nota kawan-kawan, boleh ambil moratorium dan Citra sekiranya belum ada dana cemas yang cukup? Memang perlu ambil. Memang perlu ambil. Sebab apa? Sebab dana cemas ni everything. Dana cemas adalah fundamental dalam keuangan. Dia adalah asas, pembinaan asas. Kalau orang nak buat tapak rumah tu, you know, dana cemas ni adalah tapak atau tiang lah. Tak ada dana cemas ni, tak usah ceritalah pakar macam mana pun. Sekiranya bisnes rugi, sekiranya hilang kerja, sekiranya hilang upaya, habis tuan-puan. Alright, so baru minggu lepas saya nak cerita ada seorang ni, dia daripada industri lain, bukan industri emas. Dia upline dia galakkan dia tukar kereta tau, supaya nampak macam confident, nampak macam sukses kan. So jadi dia pun tukar kereta. I think last 2 years dia tukar kereta. Hari ini bila income dia terjejas, kereta dia kena tarik tuan-puan. So sebab itulah saya kata sebenarnya yang penting bagi sekarang dalam situasi sekarang bukan tentang gaya, bukan tentang dana jenama kereta, bukan tentang apa rumah-rumah yang kita ada, tapi adalah tentang bagaimana kita membina fundamental atau asas kewangan, iaitu dana cermas. Alright, so toleh boleh kena ambil, memang perlu ambil moratorium dan Citra sekiranya tuan-puan belum ada dana cermas antara 3 bulan hingga 12 bulan. Darab apa? Kalau ikut rejim saya, darab dengan pendapatan kasar. Kenapa? Sebab saya nak tuan-puan bertahan lebih lama. Kalau kita ada pendapatan kasar, kita mampu bertahan lebih 2 kali ganda daripada jumlah yang kita ada sekiranya memerlukan. Alright? Nombor 2, perlu tak ambil moratorium dan Citra? Perlu. Sekiranya pendapatan hari ini terjejas, tak ada pendapatan. Hari ni tak ada gaji, syarikat tidak beroperasi, ramai yang hilang kerja, allowance kena potong, apa lagi? Allowance selain allowance tak ada, rumah sewa dah start tak berbayar, rumah sendiri dah start tak berbayar, bank dah start call. So jadi kalau dalam situasi begini, iaitu pendapatan terjejas, tuan-puan perlu ambil moratorium dan juga Citra untuk meneruskan kehidupan. Mungkin tuan-puan selama ni orang yang celik orang, yang memang selama ni ada dana cemas, tapi disebabkan pandemik kali ini berlaku terlalu lama, antara hampir 2 tahun lebih ni. So jadinya tuan-puan dah mula rasa dah sesak nafas, dah mula rasa perbelanjaan dah sempit. Jadi jangan bimbang sangat, jangan duk fikir future internet, tak fikir dulu, ambil Citra dan ambil moratorium. Alright, so jadi siapa bersama saya? Saya nak cari orang yang boleh tulis nota ni. Boleh tolong tulis nota kat saya tak? Bersama okay, boleh tulis nota tak? Kebelakangan ni banyak kita ambil moratorium. Alright, so boleh tak tulis? Boleh tak tolong tuliskan nota? Mana ramai-ramai ni mana? Boleh tak tolong? Alright, so dah ada orang tulis. So tolong tulis. Nombor 1 tadi Puan Aisyah tolong tulis. Perlu ambil moratorium dan Citra sekiranya belum ada dana cemas yang mencukupi. Nombor 2, perlu ambil moratorium dan Citra sekiranya pendapatan terjejas. Alright, ini nombor 2. Dan nombor 3 adalah perlu ambil moratorium dan Citra sekiranya tuan-puan ada ilmu untuk gandakan wang tersebut. Ni yang saya kata ni, sekiranya tuan-puan tahu nak letak dekat mana pulangan yang boleh bagi lebih daripada KWSP. Contoh KWSP mampu bagi sekitar 4.5% hingga 5%. So jadi apa yang tuan-puan buat sekarang adalah puan-puan ambil moratorium ataupun Citra, letak di tempat yang boleh memberikan pulangan lebih, dengan syarat tuan-puan jangan sentuh sampai usia persaraan. Nampak faham
Faham So tuan puan mungkin ada dana cemas, tuan puan mungkin ada pendapatan tidak terjejak, tapi tuan puan tahu gandakan wang moratorium dan Citra, go ahead, ambil. Tapi dengan syarat, walaupun ada keuntungan macam mana pun, walaupun ada keuntungan banyak mana pun, tuan puan masih jangan sentuh selagi tidak bersara. So nampak nampak apa yang saya cakap Alright. So Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Kenapa saya pilih petang hari ni? Sebab hari ni saya penuh jadual. Ni malam ni nak ada seminar dengan Indonesia, dan selepas habis seminar tu tuan puan dah tidur, dah tengok movie, saya bersambung ada pula meeting dengan rakan-rakan di Indonesia sebab kita ada tim dekat Indonesia G100 ni. So jadi tuan puan, bila mana kasi sibuk, tapi saya tak boleh bagi alasan untuk berhenti mendidik tuan puan. So bila tuan puan masuk banyak soalan, saya buat apa? Saya akan arrangekan session untuk bercakap, sebab cakap lebih cepat. Tambah kalau kat lupa cakap macam roket. Okay? So nampak ada orang faham tak? Alright, siapa yang tidak perlu ambil moratorium? Ada beberapa kategori. Yang tak perlu ambil moratorium dan Citra adalah orang yang tidak tahu urus wang. Walaupun dia tak ada dana cemas, walaupun pendapatan dia terjejak, handbag, kalau dia ambil dia cenderung nak berbelanja, kalau dia ambil tak tahu dia nak buat apa, dia tak ada matlamat, jangan ambil. Alright, ramai orang yang gagal dalam hidup sebab gagal menguruskan kewangan. So jadi kena faham. Alright, okay, Puan Aisyah kata baru selesai attend New Dealer Orientation. So sekarang nak tengok posting share. Alhamdulillah, Puan Aisyah satu saja. Orang tanya saya, minta apa tips, sebab dia orang kata saya adalah, malu nak sebut tapi tak apalah, sebutlah, saya adalah the champion of champion versi wanita untuk tahun ini. So jadi menjadi seorang wanita yang satu-satunya champion adalah satu perkara yang satu segan, nombor dua saya rasa macam okay fine, bagus juga. Mungkin saya boleh menjadi inspirasi kepada dealer-dealer wanita lain bahawa wanita juga hari ini dalam bisnes public good tidak mengenal jantina. Dalam bisnes public good semua orang diberi peluang yang sama. Walaupun kita baru, insya-Allah kita ada peluang dengan syarat kita attend semua training yang disediakan, kita belajar, kita berguru, kita sayang cikgu kita. Alright, tu nombor satu. Nombor dua, pencapaian ni juga membuktikan bahawa walaupun saya bekerja, semua orang tahu saya masih bekerja sebagai HR manager dah 17 tahun, tapi ini bukan alasan untuk saya do the best dalam bisnes. Bukan alasan untuk saya all out untuk mendidik masyarakat. If I can do, definitely you all can do much better than me. Itu saja. Itu saja. Selebihnya saya rasa saya tak layak. Selebihnya saya rasa guru saya, mentor saya Tuan Zulkifli tetap saya punya champion dalam bisnes. Maha Guru tetap Tuan Syukur Hashim tetap saya punya champion di dalam bisnes. Saya tak anggap, walaupun orang kata tanya sebab dah champion of the champion. Saya tak fikir macam tu. Yang saya fikir adalah saya cuma nak wanita-wanita hari ini fikir kata sebenarnya untuk menjadi champion kita tak perlu pun keluar rumah, tinggal suami, tinggal anak. Kita boleh saja bekerja, cuma the matter of kita kena bekerja lebih daripada orang lain. So menjawab soalan Puan Aisyah, Puan Aisyah tanya sebab hadir ke New Dealer Orientation, saya gembira dan saya harap tuan-puan selagi tidak bergelar Master Dealer, attend New Dealer Orientation dan juga mini PLT setiap bulan. Dan tuan-puan akan belajar banyak ilmu dekat situ. Ilmu emas sangat luas tuan-puan. Ilmu emas sangat luas. Sebab itu orang yang berilmu emas kita tahu bila dia bercakap. Yang tak ada ilmu pun kita tahu. Orang yang tak ada ilmu bercakap tentang emas kita tahu. Orang yang berilmu bercakap tentang emas kita tahu. Sebab ilmu luas emas sangat luas. Alright, soalan yang seterusnya. Patut tak saya ambil moratorium dan iCitra? Patut tak saya ambil moratorium dan iCitra untuk menabung dalam emas pelaburan? Patut atau tak patut tuan-puan buat keputusan. Tapi saya cuma mengambil moratorium untuk rumah-rumah pelaburan saya saja. Tapi sebab saya tak ada hutang jahat. Sekiranya tuan-puan masih ada hutang jahat, mampu bayar hutang jahat, selesaikan dulu hutang jahat. Contoh ada kereta yang tidak menjana wang. Beza kereta pun ada dua. Dia mungkin boleh jadi hutang baik, dia boleh jadi hutang jahat. Kalau kereta ini tuan-puan menjana wang, macam contoh buat bisnes ke, buat grab food ke, buat panda ke, buat grab deliver orang ke, deliver barang ke, ataupun kereta itu meningkatkan prestasi dan imej tuan-puan dalam bisnes,
kereta itu sebenarnya hutang yang baik. Kena faham ramai orang ada mindset, oh kalau kereta hutang jahat, tak semestinya. Sama macam kredit kad. Kalau saya sendiri, saya guna kredit kad sebagai alat yang baik sebab saya punya rolling business dalam public good. It could be 50,000 seminggu saja. Saya perlukan kad kredit tersebut untuk guna dan pakai, tapi saya dapat cash rebate lah, voucher lah, banyak facility dan saya dapat keselamatan sebab saya tak perlu pegang cash. Orang datang tengok poket kelopa ada RM1 dengan RM15, dia tak ada duit banyak. Sebab saya semua guna transaksi online melalui kad kredit. So jadi tuan-puan kena faham, sekiranya tuan-puan ada ilmu emas dan boleh mengembangkan perniagaan emas dengan duit moratorium dari Arcitra, I can guarantee you all make a good decision. Tapi dengan syarat tuan-puan kena berilmu. However, if you don't have that knowledge, continue bayar semua hutang jahat dulu. Alright, faham Sebab apa? Duit, dia tetap duit. Dia berada tangan sesiapa tu yang menentukan dia boleh membiak atau dia boleh habis. Alright, so faham So ada apa-apa soalan lagi? Saya harap saya menjawab soalan. Bagi sesiapa yang baru, yang masih duk blur lagi, tak tahulah apa tu akaun Masgap, tak faham lah. Saya nak buka akaun dekat tempat lain. Tak ada masalah, tuan-puan boleh buka dekat tempat lain. Tapi Public Gold dah 13 tahun di Malaysia. Dah terbukti Public Gold mampu beli emas belian balik berjuta-juta ringgit sehari. Malah Public Gold tahun lepas we make sale 2 bilion tuan-puan. Tadi kalau sesiapa dengar ARN dengar kita tak cakap pasal 2-3 juta dah. We are talking Datuk Wira Luz, dia bercakap tentang pulangan sebanyak 2 bilion So jadi turnover tu is very high and big volume of business. So siapa yang takut nak buka akaun Masgap, jangan takut. Public Gold tak pernah ambil duit sesiapa. So jadi tuan-puan buka akaun Masgap. Apa yang tuan-puan perlu buat? Kalau dinar macam ni nak dapat, tuan-puan simpan 100 cukup 12 bulan, insya-Allah dah ada 4.25 gram. Boleh keluar sekeping macam ni, 1 dinar. Berapa nilai 1 dinar? Nampak tak? Nampak tak? Saya tak tahu nampak tak 1 dinar kecil je, besar duit shilling kan. Berapa nilai 1 dinar? Sekitar 1,100. Kalau sesiapa yang nak yang macam ni, ini adalah bunga emas 10 gram. So kumpullah 1 gram. Bulan ke-11 dah boleh keluarkan 10 gram bunga emas. So tuan-puan nampak dengan jelas So jadi faham Okey. Again, moratorium dan Arcitra adalah duit kita. Bukan duit kerajaan, bukan duit menteri, dia duit kita. Bila kita ambil Arcitra, kita ambil duit persaraan kita. Bila kita ambil duit moratorium, seolah-olah kita masih berhutang dengan bank sebab interest masih jalan. So jadi apa yang tuan-puan perlu buat adalah tuan-puan nak ambil, tuan-puan kena buat pengiraan betul-betul sebab semua orang ilmu tidak sama. Seorang yang memegang pisau boleh menjadi masakan yang baik ataupun orang ni dia pegang pisau dia boleh pergi buat jenayah. So jadi baik atau buruk orang yang pegang tu yang menentukan. Yang penting adalah tuan-puan kena buat keputusan elok-elok. Sebab apa? Sebab ini duit tuan-puan, bukan duit kerajaan, bukan duit free. So jadi bila kita nak keluarkan, kita go ahead dengan syarat kita keluarkan dan gunakan di jalan yang betul. Saya sendiri kalau orang tanya, saya akan keluar ke Arcitra, saya akan apply moratorium untuk rumah-rumah pelaburan saja. Rumah yang saya tinggal sendiri tak. Kenapa? Sebab rumah yang tinggal sendiri adalah rumah kediaman. Dalam konsep saya, rumah kediaman adalah liability. Apa maksud liability? Aset yang tak bagi saya duit. Rumah pelaburan bagi saya duit tuan-puan. Rumah pelaburan saya sewakan, dia bagi saya duit. So jadi duit tu penyewa yang bayar. Bila saya ambil moratorium, saya beli emas. So tuan-puan nampak faham Faham apa yang saya nak cakap. Sama juga dengan kereta. Kalau kereta tuan-puan adalah alat untuk menjana wang, ianya kereta yang baik. So jadi tuan-puan boleh ambil moratorium, tak ada masalah beli emas dengan syarat berilmu dan dengan syarat tuan-puan simpan dalam jangka masa yang panjang. Jangan harga emas naik sikit dah kalut nak jual, tak boleh. Sebab ini adalah duit simpanan masa depan kita nak guna sekarang. Alright, so nampak dekat situ Okay, so ada apa-apa soalan? Ada tak? So kalau tak ada, insyaAllah saya nak akhiri session. Sesiapa yang baru menyertai saya, so tuan-puan boleh tengok balik FB Live ni. Diharap saya menjawab soalan. Bila saya sibuk sangat, apa yang saya buat adalah saya comot-comot muka macam ni. Ya Allah, muka tak siap. Saya akan cuba arrangekan masa untuk beri penjelasan secara audio begini, secara visual begini supaya tuan-puan nampak dan faham. Alright?
Okey, nampak So jadi ada orang tanya apa potensi pendapatan di public gold. Alright. Secara amnya tuan-puan, pendapatan di public gold bukan sekadar menabung emas. Pendapatan di public gold boleh menjadi 10 cabang pendapatan pasif kepada poket tuan-puan dengan syarat tuan-puan berilmu. Potensinya adalah tuan-puan akan dapat unlimited income forever. Hingga kita dah meninggal pun, waris kita mampu warisi. Alright, so siapa dekat sini adalah dealer public gold, tolong cakap like, ya saya adalah dealer public gold, saya dah nampak, sesiapa yang belum nampak lagi income public gold dan potensi pendapatan public gold, apa yang tuan-puan perlu buat adalah tuan-puan perlu segera attend semua kelas. Saya tak nafikan tuan-puan, ada kelas kadang-kadang kita boring dan mengantuk. Saya tak nafikan. Saya sendiri pun ada waktu subhanallah mengantuknya kelas ni, mengantuknya speaker ni, tetapi kita hormatkan ilmu yang dia nak bagi. Bila ilmu dia nak bagi sangat bermanfaat, kita tunggu sajalah. Sebab apa? Ilmu ini akan membantu bisnes kita. Alright. So jadi bagi sesiapa yang WhatsApp saya, yang beratur-ratur WhatsApp, saya tengah buka satu-satu, tapi saya akan reply macam ni, saya akan reply love, saya reply emoji je tuan-puan sebab terlalu banyak WhatsApp. Cuma saya nak bagi tahu kata terima kasih atas semua ucapan-ucapan yang sampai. Dia macam ni tuan-puan, bila kita capai sesuatu ni, kita boleh nampak lah sesiapa yang truly happy for us atau sesiapa yang dia rasa tidak selesa dengan kita. Tapi saya hargai kedua-duanya, saya menerima seadanya. Sebab apa? Sebab bagi saya, tugas saya cuma bekerja, tugas saya cuma mendidik masyarakat, tugas saya cuma bagi ilmu, selebihnya tu rezeki di tangan Tuhan. Yang penting kita akan buat yang terbaik untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita dan untuk rangkaian kita. Alright, so ini saja. Ingat balik untuk sesiapa yang moratorium dan Citra nak ambil, yang pertama bincang dulu dengan pasangan, tetapkan matlamat dan tahu kenapa nak ambil. Untuk orang yang berilmu, untuk buat 2-30% sebulan pun tak mustahil sebenarnya. So tuan-puan yang berada dalam tim saya tahulah macam mana they make money a lot. They make money 20-30% in one transaction only, So jadi kalau tuan-puan rasa moratorium dan Citra boleh menggandakan kekayaan tuan-puan, go ahead, ambil. Ini adalah peluang untuk tuan-puan keluarkan duit tuan-puan yang tidak dapat diakses sebelum ini. Alright, ataupun kalau dana cemas belum kukuh, go ahead ambil. Sebab apa? Sebab peluang begini bukan datang selalu. So nombor 3, fine. Kalau boleh, make double, triple, go ahead. Alright. Okay, terima kasih sesiapa yang bersama saya. Saya tengok macam tak ada soalan dah. Sebab saya simple je lah cara bila saya cari soalan. Kenapa? Sebab soalan ni senang lah kita jawab apa yang orang tanya. Kita membantu memberi bantuan untuk menjelaskan. Cik Siti Fatimah kata Cik Siti merupakan salah seorang dealer nak cari ilmu dan berjaya seperti Kak Lopa. InsyaAllah. So insyaAllah saya doakan tuan-puan semua. Okay, bagi saya simple, gelaran champion of the champion ni tahun ni je, tahun depan tuan-puan boleh ambil. So bukannya pasti seumur hidup saya akan jadi champion, tak. Tuan-puan boleh menjadi champion tahun depan. Tahun ni saya, alhamdulillah, tapi tahun depan mungkin tuan-puan. Yang tuan-puan perlu buat adalah untuk menjadi biasa-biasa, buat cara average. Untuk menjadi luar biasa, kena buat cara luar biasa. Kena bekerja lebih pada orang. Kena bersungguh-sungguh. Kena bagi tim nampak bahawa kalau dia orang susah, macam tim saya dia orang tahu. Kalau dia orang tak susah, tak apa, saya biar je dia orang go ahead. Langgar dinding, belajar. Sebab cara saya pun macam tu. Saya langgar dinding, saya belajar. Tetapi kalau dia orang susah, saya ada untuk menjaga dia orang dan menyelesaikan isu-isu berbangkit tentang dia orang. Sebab bagi saya bekerja kerana Allah. Satu hari nanti nak kena jawab. So jadi, bagi Cik Siti, insyaAllah tahun depan saya doakan Cik Siti Fatimah menyambung legasi menjadi wanita yang bergelar champion juga dalam industri. Okay, so ingat kalau ambil moratorium, ambil ni jangan jadi pemurah sangat. Jangan sibuk nak belanja orang tu, sebelanja orang ni. Sebab itu defeat the purpose. The purpose kita ambil moratorium atau Citra adalah sama ada untuk menambah baikkan keuangan kita ataupun menambah baikkan plan persaraan kita ataupun memudahkan kehidupan, merepair balik situasi-situasi yang tidak kena sekarang. Sebab saya dipahamkan baru je pembaca saya call saya bagi tahu dipahamkan penceraian lah berlaku di kalangan ramai orang. Ada orang yang sekarang dalam proses rumah tangga
untuk separate sebab masalah kewangan. Jadi tuan-puan, jangan kalau sekarang dah mula rasa sesak, jangan rasa isu kewangan ni isu yang kecil. Isu kewangan isu besar tuan-puan. Isu kewangan ni sangat-sangat besar. Boleh bergaduh suami isteri, boleh bercerai suami isteri, boleh rosak adik-beradik. Sebab itu tuan-puan, nak ambil air citra, nak ambil moratorium bukan untuk dibelanja untuk kos-kos modal hangus, tapi untuk persediaan memperbaiki keuangan. Alright, persediaan untuk memperbaiki. Saya tak ada nak sembunyilah, bagi saya simple. Saya ambil moratorium untuk rumah-rumah pelaburan saja. Rumah yang saya diami, rumah yang sekarang ni, yang kat saya duduk ni, rumah ni saya bayar macam biasa. Itu nombor satu. Nombor dua, saya nak buat apa? Saya akan terus kembangkan dalam cabang emas ini. Alright. So Puan Si Putra Khairi kata doakan kami suami isteri cemerlang macam Kak Lopa juga. InsyaAllah kalau suami isteri bekerja sama, Tuan akan nampak hasil dia. Sebab apa? Sebab sokongan pasangan, doa pasangan tu adalah everything. Saya rasa saya bukan hebat pun, tapi disebabkan suami saya dan anak-anak saya sentiasa menjadi tulang belakang saya, rangkaian G100 sentiasa bersama saya, Tuan Maha Guru Syukur Hashim dan juga Tuan Zulkifli sentiasa bersama saya. Itu jelas sebenarnya, sebab saya dikelilingi orang-orang yang sentiasa memberi sokongan kepada saya. Selebihnya saya anggap nasib baik je lah kot. Saya pun tak tahu tiba-tiba jadi macam itulah. So saya anggap nasib baik. So saya cuba scroll tengok soalan semua. So terima kasih lagi sekali, terima kasih yang terlalu banyak sangat WhatsApp. Saya amat hargai, saya amat gembira dengan ucapan-ucapan dan kasih sayang tuan-puan. Yang saya doakan adalah selepas ini menjadi satu perkara yang lazim dan juga perkara yang biasa, iaitu wanita sentiasa menjadi top 3 dalam industri. Itu saya nak. Saya betul-betul impikan, sebab saya rasa para suami pun bangga kot isteri mereka such a very iron lady, sangat sukses, you know. Suami-suami pun bangga kot bila isteri dia ada pendapatan pasif melalui public good. So, rupa-rupanya public good ni bukan sekadar menabung emas. Sebab itu yang saya selalu kata, daftar dulu akaun emas Gap 1 gram, serta itim belajar. Alright, belajar. Puan Nur Hazlin Yazia kata, Kak Lopa ada channel Telegram tak? Okey, saya ada channel Telegram tapi untuk tim saya saja, sebab link Telegram itu dijaga oleh Mak Legend, Mak Aniza. So dia memang buka untuk tim saya saja untuk soal jawab, sebab dia orang ada akses terhadap saya untuk belajar keuangan ke, ilmu emas ke, ilmu pelaburan ke. Saya bukan pakar tapi saya adalah sedikit pengalaman yang mentah dalam bidang ini ya. Untuk Telegram yang kedua, saya ada kumpulkan semua FB live saya dalam Telegram. Itu pun tim yang handle, tapi iaitu saya sentiasa share di dalam Facebook, di mana kita benarkan saja, mana-mana orang dari mana pun boleh belajar dekat situ, and then boleh tengok dekat situ. Alright, so jadi hari ni banyaklah yang saya tengok rakan-rakan dealer lain yang capai kejayaan juga. Saya amat berbangga, saya gembira, sebab bagi saya kegembiraan yang paling besar adalah bila kita melihat orang lain berjaya. You know, itu adalah daripada hati yang tulus ikhlas, kita seronoklah tengok orang lain sukses dan kita gembira macam tu. Alright, cuma letak matlamat yang jelas, tuan-puan nak capai apa, tuan-puan akan capai. Okay, so nampak moratorium Citra, jangan kianati persaraan diri, jangan tersilap belanja, jangan tersalah atur. Sebab apa? Sebab pandemik ini kita tak tahu akan berlaku selama mana. Kita expected mungkin akan jadi sangat panjang lagi. Kalau kita tengok vaksin sangat slow, hari ni kes 9,000 lebih, at any time kes mungkin jadi 10,000 ke 15,000, kita tak tahu berapa lama. Kita harap dengan proses ataupun strategi yang kerajaan buat sekarang ni mungkin 2 minggu lagi akan kurang, kita harap. Tapi sekiranya semakin meningkat dan ekonomi bukan setakat pandemik, ekonomi kita pun akan dilanda musibah. So jadi persediaan awal ini adalah persediaan yang paling baik untuk semua, insya-Allah. Alright. So mungkin ini saja daripada saya. So sesiapa yang belum ada lagi akaun emas Gap, so boleh mula menabung serendah 1 gram dulu, menabung, membaca. Nanti satu hari nanti tuan-puan akan nampak, subhanallah, banyaknya peluang buat duit dekat public gold ni. So tuan-puan juga bukan setakat orang kata tunggu keuntungan naik turun harga emas, tapi tuan-puan boleh generate the passive income untuk road to the financial freedom lah, insyaAllah. Alright, so Puan Hazli kata nak follow juga, nak dapat aura yang bersemangat. Dia macam ni
orang tengok saya sentiasa bersemangat, tapi jujurlah saya kadang-kadang saya penat. Kadang-kadang saya penat sebab saya bekerja setiap malam, saya bekerja sehingga pukul 11.30. So pagi saya bangun awal, saya akan cari masa untuk membaca, saya akan nak urus keluarga juga, you know, sebagai seorang ibu, 2 anak, isteri. So saya juga ada hal-hal rumah tangga nak kena uruskan. Tapi yang penting adalah setiap hari kita kena set apa prioriti kita, Tuan Puan Hazlin. Kita kena set apa yang kita nak capai dalam hidup. Jadi prioriti kita adalah matlamat yang itu. Yang lain-lain tu sebenarnya isu kecil. Macam sidai baju, itu isu kecil. Angkat baju, itu isu kecil. Yang kita boleh buat nanti, tapi kita dah buat tak yang rutin kita untuk membangunkan matlamat kita. Buat dulu yang tu, dah settle yang tu, baru kita buat kerja-kerja yang isu kecil ni, yang boleh tunggu ni. So kadang-kadang kita wanita, bila kita ada bisnes, kita ada pelaburan dan kita ada komitmen dengan keluarga, kita kurang tahu nak bezakan part itulah. Itu adalah tricky part atau grey area yang kita kena usahakan untuk balance. InsyaAllah boleh. Semua orang boleh. Semua orang boleh, saya yakin semua orang boleh. Semua orang duk WhatsApp ni cakap nak jadi Kok Lopo. Saya jadi takut sebab saya tak sempurna. Saya masih belajar. Yang hebat sebenarnya guru saya lah. Guru saya, suami saya, Tuan Fuad. Maha guru saya, Tuan Syukur Hashim, dan juga mentor saya, Tuan Zura. 3 ni yang hebat. Saya ni adalah cuma wanita, cuma tahu bekerja. Tahu bekerja, kerja. Itu je saya buat. Saya tak buat benda lain kecuali bekerja. So jadi support daripada lelaki-lelaki inilah yang menjadikan siapa saya hari ini, alhamdulillah. So jadi Tuan Puan pun kena carilah siapa support team Tuan Puan yang sentiasa menjadi fan Tuan Puan, yang menyokong Tuan Puan jatuh bangun Tuan Puan rasa susah, rasa down, cari orang tu. So kena ada support group Tuan Puan yang terdekat, yang Tuan Puan hormat, yang dah ada satu pencapaian tertentu untuk Tuan Puan reach to that level. Alright, so ini adalah antara tip-tip daripada saya yang tak pandai lah. Nak tunggu pandai lambat kan. So jadi kita share dulu tip yang kita fikir sekarang, mana tahu di masa depan dah jadi pandai nanti, kita kongsi lagi insyaAllah. So jadi hari ni saya tak pastilah harga emas berapa, tapi secara amnya harga emas dia dah trend menaik balik. Balik sebab baru 2 hari semalam saya tak salah, Bloomberg dia keluarkan kenyataan bahawa keadaan ekonomi Malaysia kurang baik. You know, kita dalam ambang bahaya ekonomi. So jadi orang tanya saya nasihat paling mudah untuk melindungi kekayaan. Saya tak ada banyak ilmu Tuan Puan. Yang saya tahu adalah kalau ekonomi tidak baik, yang akan berlaku adalah mata wang akan jatuh. So jadi kalau untuk melindungi kekayaan, nak pastikan mata wang itu tidak mudah jatuh, apa yang kita kena buat adalah kita perlu tukarkan sebahagian kekayaan kita kepada emas. Ingat sebahagian. Dan ingat jangan sebahagian itu Tuan Puan tukar dalam emas biasan. Ni kita kata bila orang kata, oh emas sama, tak sama. Mana sama emas tak sama. Kalau emas biasan, Tuan Puan jangan tukarkan simpanan Tuan Puan dalam bentuk emas biasan. Ini tidak betul. Emas biasan untuk berhias. Sekiranya Tuan Puan nak menjadikan kekayaan Tuan Puan sebagai pelindung inflasi, sebagai simpanan untuk masa depan, sebagai plan persaraan, apa yang Tuan Puan perlu buat adalah Tuan Puan kena tukarkan kekayaan Tuan Puan dalam bentuk emas 999. Nombor 1, emas dia tak ada bentuk. Emas dia cuma 4 segi dan juga bulat. Itu je, 4 segi dan juga bulat. Dia tak ada bentuk-bentuk okey tak ada. Nombor 2, emas dia adalah emas berkutil 999. Susut nilai dia lebih rendah. So jadi Tuan Puan akan lebih cepat untung, dan emas ini sebenarnya emas 999 adalah duit yang sebenar dalam sejarah manusia. Ramai orang tak tahu kalau kita duk terfikir, oh tak ada duit nak simpan duit lah. Dan kita salah. Tak ada duit, sebenarnya kena simpan emas supaya duit kita yang sebenar ini lebih sukar bocor, sebab emas dia terbukti lebih sukar bocor berbanding mata wang. Mengenai kenaikan emas adalah secara purata sejak 20 tahun lepas hingga hari ini, kenaikan emas saban tahun adalah antara sekitar 10 hingga 15% sejak 20 tahun lepas hingga sekarang. So jadi apa yang Tuan Puan perlu buat adalah Tuan Puan cuma fokus untuk kumpulkan gram emas. Harga tak penting. Hari ini 264. Ni Cik Nur Safia cakap 264. Harga tak penting. Yang penting sekarang adalah Tuan Puan perlu tingkatkan simpanan gram secepat yang boleh. Bagi sesiapa yang belum ada 200 gram, Tuan Puan capai dulu 200 gram. Lepas dia capai 200 gram, Tuan Puan akan nampak. Alright? Okay, Puan Nur Hazlin kata simpan dirham silver okey tak Kak? Dirham silver ni, kalau sesiapa yang dah pakar ilmu emas, go ahead simpan dirham dan silver dan dah capai target simpanan emas. Sebab apa? Silver ni dia lagi lambat
dia punya ratio tu 7/10 lah kalau emas tu. Maksudnya emas ni dia sudah naik 4-5 kali ganda. Silver duk naik turun lagi sebab harga silver kenaikan turun dia lagi cepat dan spread silver lebih tinggi. Susut nilai silver lebih tinggi. Demand silver sekarang masih lagi tidak sebanyak demand emas. Sebab itu saya kata kalau Puan Nur Hazrin dah ada 1 kilo emas, go ahead simpan silver. Kalau belum, fokus dulu simpan emas. Fokus dulu simpan emas. Simpan emas hingga tidak lemas, hingga tidak cemas, hingga cukup semua kubur kekayaan dah lengkap, barulah kita bercakap tentang silver. Secara peribadi Kak Lopa simpan silver tak? Saya simpan silver untuk bagi hadiah ke orang. Saya beli yang macam 10 dirham 10 dirham yang bulat-bulat tu untuk bagi hadiah ke orang. Tapi peribadinya saya sendiri tidak simpan silver sebagai simpanan jangka panjang sebab emas lebih cepat untung dia dan demand emas lebih banyak dan spread emas lebih rendah berbanding silver. So ini adalah personal view saya, tapi kalau Puan Nur Hazrin nak cuba silver, go ahead simpan, tak ada masalah. Tak ada masalah, simpan je. Tapi kalau nak simpan kena buat betul-betul dan kena konsisten sebab ilmu silver ni sangat lambat. Nak tengok silver naik ni kena sabar betul, ditambah pula dengan spread dia yang sedikit tinggi daripada emas. So kena sabarlah, tunggu. Tapi kalau emas insya-Allah lebih cepat. So jadi seorang macam saya, dia jenis kelang kabut, semua benda nak cepat, nombor 1. Nombor 2, fokus saya adalah untuk memastikan saya tidak sukar miskin, jadi saya cepatkan proses masuk. Alright. So Puan Julaiha kata sejak berkawan dengan Puan dah tak beli barang kemas dah, alhamdulillah. So jadi itulah kita kata bila kita beroleh ilmu macam Puan Julaiha ni, dia masuk tim saya. Sekarang dia dah peminat limited edition. Ya Allah subhanallah, banyak dah limited edition yang baru bersama saya. Masa mula-mula dulu dia rasa risau kan. Lepas tu saya kata buat dulu. Dalam tim saya kata jangan banyak tanya, buat dulu. Bila buat dulu nanti akan faham. InsyaAllah buat dulu. Dengar cakap saya, percaya cakap saya sebab kita dah dalam tim kita sendiri termasuk suami saya dah ke arah 14,000 empire dah pada bila-bila masa kita sangat berkembang. So jadi kita tahu apa strategi-strategi yang kita nak gerakkan kehadap keuangan Tuan Puan. So jadi apa yang Tuan Puan buat adalah apa yang saya nasihat buat, itu saja. Apa yang saya nasihat buat, itu saja insya-Allah. Alright, so Puan Nur Safiah kata sejak join Tingkat Lopa dah tak borak berbelanja, dah jadi kerikutnya diri sendiri. Ini yang kita nak sebab emas ni menjadikan kita amat-amat suka nak berbelanja. Kita akan rasa macam nak beli apa pun tak boleh, Alright. Asyuara Insyirah kata boleh share ni, ramai orang simpan emas perhiasan sebagai simpanan. Dia macam ni Puan Syuara, kenapa kita simpan emas perhiasan? Sebab kita belum ada ilmu emas, nombor 1. Nombor 2, sebab kita secara amnya wanita, kita suka cantik, kita suka bergaya, kita suka nak pakai emas, nak bagi orang tengok cantik kan, kemas. Fine, tak ada masalah, pakailah emas perhiasan. Saya pun pakai juga emas perhiasan, tapi jangan sampai berkilo-kilo emas perhiasan. Kalau nak simpan berkilo-kilo, simpan emas pelaburan. Sebab emas pelaburan adalah emas untuk melabur, untuk kita simpan persaraan, untuk bebas hutang, untuk pendidikan, untuk percutian keluarga, untuk suami isteri nak bersara selesa. Macam tu. So jadi simpan emas 999. Macam mana cara nak simpan? Kalau dulu nak simpan emas ni orang kaya saja nak kena beli 1 dinar macam ni 1,100 sereping. So jadi apa yang kita buat sekarang adalah kita boleh simpan di dalam akaun Emasgap, simpan serendah 100, simpan sikit-sikit, nanti keluarkan dinar kita. Sekarang nak keluarkan dinar senang, post saja. Public Go post berinsurans. Apa maksud berinsurans ni? Kalau hilang dalam perjalanan, Public Go ganti. Itu maksud dia. Tak payah nak complicated sangat, nak persoal itu ini tak payah. Public Gold post kat alamat Tuan Puan. Sekiranya tak sampai atas dasar kesilapan Public Gold ganti emas itu. Public Gold ganti emas ni. Simple. So itu je. Tak payah fikir susah sangat. Jangan fikir lagi hilang macam mana. Itu bukan kerja kita. Kalau hilang Public Gold kena tanggung. Public Gold ganti. Alhamdulillah. Tadi baru saya keluarkan 5 dinar. Ini 5 dinar baru sampai tadi. Mana dia plastik? Baru sampai tadi 5 dinar. 5 dinar ni lebih kurang 5,500 lah, 5 keping kan. So baru sampai 5 dinar ni saya keluarkan daripada akaun Emasgap. Dia Public Gold akan post kat kita 21.25. So jadi 5 dinar ni dah keluar.
apa yang saya buat melalui post saja. Public Gold hantar tadi sampai, tak ada masalah pun, cuma sabar je lah. Kan biasalah Public Gold ni kadang-kadang dia nak hantar, nak post secara batch. Kita ada lebih 1.5 juta penyimpan emas, jadi tunggu dalam tempoh 2 minggu akan sampai emas. Ni dah sampai 5 dinar, so tak ada masalah. 5,000 lebih dalam tangan saya macam ni. So jadi apa yang saya buat, ini adalah duit saya lah. Saya tukarkan dalam bentuk, bukan saya tukar, saya upgradekan wang kertas saya dalam bentuk logam. Bila dia menjadi logam, dia lebih sukar bocor berbanding wang tunai. Alright, so jadi ini yang cantik ni. JIT kan ada, Puan Khadijah Din kata, ya JIT kan ada, JIT tu adalah gold in transit. Dalam gelaran Public Gold, gold in transit. So jadi kita boleh keluarkan emas macam ni 5 dinar, ni 5 keping. So saya nak jimat, saya nak keluarkan kos penghantaran, saya nak jimat, apa saya buat? Saya sekali keluar 21.25 gram. Maksudnya dah ada 5 dinar, saya keluarkan 5 dinar, saya keluarkan. Macam tu. Alright, so saya keluarkan macam tu. Alright, okay. So siapa bersama saya, masih bersama saya, tolong komen masih bersama saya. Saya dari tadi nak end session tapi tak end session lagi. So again, sesiapa yang WhatsApp saya semua tu, terima kasih. Anda semua memang awesome. Anda semua sangat menyayangi saya. Saya tak tahulah kenapalah. Saya rasa Allah pun sayang saya kot, hantar semua orang-orang yang baik dengan saya, dengan pencapaian-pencapaian yang kita ada hari ini. So saya amat berterima kasih dengan semua support yang tuan-puan berikan kepada saya. Alright. So salam sayang daripada saya insya-Allah besok saya akan share produk PG Mall macam biasa. Saya bantu seller-seller PG Mall untuk perkenalkan produk mereka. Saya ada bantal murah, besok nak jual bantal juga. So besok kita beli bantal. Okay, so salam sayang. Assalamualaikum.